Dulu keliru, sekarang oh begitu. Dulu keliru, sekarang oh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Da'i Rabbani dalam Sembang-Sembang Da'i. Pada pagi ini insya-Allah, sidang pendengar yang Allah muliakan, kita akan kongsikan satu tajuk yang saya kira sangat penting dalam kehidupan kita. Tajuk yang mungkin menjadi penentu kita mencapai kejayaan dunia dan juga mencapai kejayaan di akhirat. Terlebih dahulu, samalah kita berbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat yaumil mahsyar nanti atas sebab lisan yang selalu memperbanyakkan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar penonton yang Allah muliakan, mudah-mudahan siapa yang bersama kita pada pagi ini Allah catat sebagai satu amal kebaikan, amal dalam menuntut ilmu. Allah naungkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita pada pagi ini dalam Sembang-Sembang Da'i, satu tajuk yang kita beri nama Akhlak Islamiyah Mahmudah dan Mazmumah. Sidang penonton pendengar yang Allah muliakan, akhlak merupakan perkataan yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Dan perkataan akhlak ini kita dah dengar dari kita kecil lagi. Hingga silibus pembelajaran di sekolah rendah juga ada membicara berkenaan dengan akhlak. Maka kita tidak perlu pandang perbicaraan tentang akhlak ini suatu benda yang ringan. Sebenarnya perbicaraan berkenaan ilmu berkenaan dengan akhlak ini adalah satu perbahasan yang sangat penting. Sebab apa? Seperti yang saya katakan tadi, akhlak ini adalah salah satu yang menjadi penyebab. Akhlak ini menjadi salah satu punca kita beroleh kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Sidang pendengar penonton yang Allah muliakan, sebelum kita pergi jauh dalam program Sembang-Sembang Da'i ini, perlu kita mengetahui pendefinisian akhlak itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak terkeliru di antara akhlak dan adab dan sebagainya. Kerana akhlak itu punyai kedudukan yang tersendiri, punyai makam yang tersendiri, dan ianya sangat penting dari sudut agama kita. Maka akhlak itu diambil daripada perkataan bahasa Arab, daripada perkataan jamak. Perkataan asal dia adalah khuluq, yang membawa maksud apa? Literal dia, sudut maksud dia adalah sifat, budi pekerti dan juga watak. Itu pendefinisian dari sudut perkataan. Kita kongsikan juga pendefinisian makna akhlak ini daripada pandangan-pandangan tokoh-tokoh agama kita. Di antara kita kongsikan pada pagi ini pandangan akhlak secara istilah daripada Al-Farabi. Kita kongsikan juga pandangan pendefinisian akhlak itu daripada Ibnu Miskawih, daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, daripada Al-Jurjani dan ulama-ulama yang terkemudian, Profesor Dr. Ahmad Amin. Maka pandangan akhlak daripada Abu Nashr bin Muhammad Al-Farabi itu, Al-Farabi mengatakan akhlak itu adalah keadaan jiwa di mana seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji yang menunjukkan akhlak yang baik. Sedangkan sebaliknya, apabila mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, maka ianya menunjukkan akhlak yang buruk. Pandangan daripada Ibnu Miskawih juga mengatakan akhlak itu apa dia? Akhlak adalah kondisi jiwa. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berfikir dan pertimbangan lagi. Maka pandangan daripada Miskawih ini menyatakan bahawa akhlak itu adalah suatu yang telah disemat dalam jiwa, yang diterjemahkan melalui perbuatan ataupun percakapan tanpa perlu kepada berfikir panjang. Sebagai contoh,
Orang yang pada dirinya dah ada sifat akhlak yang mulia, suka tolong menolong. Bila nampak orang susah, dia tak perlu fikir panjang, dia terus tolong orang. Orang yang pada diri dia memang ada sifat akhlak terpuji, suka senyum, pandang je muka orang, dia tak tunjukkan muka yang bengis dan juga masam, tapi dia tunjukkan muka yang manis dengan penuh senyuman. Itu adalah akhlak. Tak perlu nak fikir aku patut senyum ke, aku patut marah ke. Tak, dia secara spontan sebab dia dah terpasak dalam jiwa dia. Maka pandangan yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, akhlak itu apa? Akhlak itu satu sifat yang tertanam daripadanya, menzahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Lebih kurang sama dengan pandangan Ibnu Miskawih dan pandangan daripada Ali Muhammad Ali Al-Jurani, pandangan daripada Al-Jurjani. Dia kata apa? Akhlak itu adalah jiwa yang melekat dan keluar daripadanya perbuatan dengan segala kemudahan tanpa memerlukan pemikiran ataupun renungan. Apabila keadaan jiwa tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu dikatakan sebagai akhlak terpuji. Tetapi jika perbuatan dan percakapan yang keluar itu adalah sesuatu yang buruk, maka itulah disebut sebagai akhlak yang tercela. Dan pandangan daripada Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak itu kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendak. Seperti mana yang tidak ada kehendak? Seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata dan lain-lain. Sidang pendengar yang Allah muliakan, pendefinisian yang kita sebutkan tadi, kebanyakan tokoh-tokoh ulama kita menyebut akhlak itu puncanya dari mana? Adalah berdasarkan hati, kemudian dizahirkan dengan perbuatan, sama ada percakapan ataupun tingkah laku. Maka ilmu berkenaan dengan akhlak Islamiah ini tentunya sumber dia daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ilmu berkenaan dengan akhlak Islamiah ini adalah ilmu yang kita kena pelajari, ilmu yang kita kena ketahui. Kerana berbalik kepada mukadimah yang kita sebut sebentar tadi, ilmu ini boleh menjadi penentu kebahagiaan kita. Ilmu ini boleh menjadi penentu kejayaan kita di akhirat nanti. Maka kita kongsikan juga pandangan-pandangan tadi berkenaan dengan pendefinisian. Maka perlu untuk kita ketahui apakah kedudukan akhlak Islamiah dari sudut agama kita. Supaya apa? Supaya kita sedar dan ambil berat perihal bicara ilmu akhlak ini. Pertama, apakah kepentingan dalam kita mempelajari ilmu akhlak ini? Pertama, ilmu akhlak dalam Islam ini adalah salah satu tujuan utama baginda Nabi SAW diutuskan. Pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi utama dia dalam menyampaikan Islam. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Maksudnya, aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan, yakni akhlak. Baginda Nabi SAW menyatakan kepada kita, tujuan dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara lain adalah untuk menyempurnakan, memuliakan akhlak umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah baik bagi diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Yang pertama, kita dapat ketahui bahawa Nabi SAW diutuskan adalah dalam untuk memperbaiki akhlak. Maka kalaulah kita pandang ilmu akhlak ini sebelah mata, maka kita terlepas perjuangan Nabi SAW penat jerih menyampaikan Islam dengan menunjukkan akhlak yang mulia kita telah tinggalkan. Maka pandanglah ilmu akhlak ini sangat penting sebab Nabi pesan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Maka yang pertama kita ketahui kedudukan akhlak itu adalah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut seperti tadi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, kepentingan akhlak ini adalah ilmu akhlak merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Kita ketahui dalam Islam 3 cabang ilmu yang perlu kita dalami dan perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, ilmu perihal akidah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu perihal syariat, hukum hakam Islam. Ilmu yang ketiga berkenaan dengan tasawuf. Bila tasawuf itu antara ilmu yang perbicaraan dalam bincang ilmu tasawuf itu adalah berkenaan dengan akhlak. Maka dalam satu riwayat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, datang seorang lelaki yang baik rupanya, baik pakaiannya, lutut bertemu lutut. Dia tanya beberapa soalan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, tanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu seperti kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak melihat, tidak dapat merasa melihat Allah, yakin dan hati ini merasakan bahawa Allah melihat kita. Sidang penonton pendengar yang Allah muliakan, bila sebut tentang rasa tadi, itu adalah berbalik kepada jiwa dan juga hati. Maka kepentingan akhlak itu Nabi sudah sebut merupakan salah satu daripada pokok ajaran agama. Dalam hadis Nabi SAW, pernah seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia duduk di hadapan baginda Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu agama?" Sidang penonton yang Allah muliakan, Nabi jawab apa? Maka Nabi jawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Yang ketiga, akhlak yang baik itu menjadi pemberat timbang amal kebaikan seorang nanti pada hari kiamat. Ini ada hadis ni, Nabi pesan kepada kita, tiada suatu perkara yang lebih berat timbang amalnya melainkan dari akhlak yang mulia. Maka kalaulah kita, sedang pendengar penonton yang Allah muliakan, mengenepikan pengetahuan kita tentang perbahasan ilmu akhlak, kita tak tahu apa sebenarnya akhlak yang ingin kita bicarakan, akhlak yang Nabi nak, akhlak yang Nabi tidak mahu, maka terlepaslah kita satu perkara yang sangat penting. Kerana di mahsyar yang penuh huru-hara itu nanti, ketika mana kita di mizan, ketika mana kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita begitu mengharapkan amal-amal kita ini dapat membantu kita untuk kita masuk ke dalam syurga, rupa-rupa salah satu amalan yang menjadi pemberat timbang amal kebaikan kita, iaitulah akhlak yang mulia. Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnul khuluq. Tiada suatu perkara yang lebih berat amalnya melainkan akhlak yang mulia. Yang keempat, sidang penonton pendengar yang Allah muliakan, Nabi SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai satu ukuran iman seseorang. Maka kita boleh jadikan ini sebagai satu panduan bagi diri kita untuk menilik ke dalam diri kita ini, adakah aku ini benar-benar orang yang beriman pada Allah, benar-benar beriman pada Nabi SAW, beriman kepada hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, sahabat bertanya, siapakah mukmin yang paling afdal? Sidang pendengar penonton yang Allah muliakan, Nabi jawab, mukmin yang paling afdal, yakni yang paling baik, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka kita dapat pandang di sini bahawa sesuatu penerimaan ibadah itu, kita dapat rasai bahawa amal kita, dapat kita nilai amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia memiliki akhlak yang mulia.
Maka di antara tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu padanya memiliki akhlak yang mulia. Maka muhasabah pada diri kita, pandang pada diri kita. Adakah kita ini memiliki akhlak yang mulia ataupun akhlak yang terkeji? Kalau kita lihat pakaian, sifat yang ada pada diri kita ini lebih cenderung kepada akhlak yang terkeji, yang buruk, maka muhasabah untuk diri kita supaya memperbaiki lagi akhlak kehidupan kita kepada akhlak yang baik. Yang kelima, perihal akhlak ini punyai kedudukan yang penting dalam Islam. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti ataupun sebagai tanda buah daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sebut Nabi SAW jadikan berakhlak mulia itu sebagai ukuran iman seseorang, maka kita boleh lihat akhlak yang baik itu adalah sebagai salah satu buah daripada amal. Apa buah daripada amal itu? Adalah hasil daripada amal ibadah kita. Sebab itu, kita kena fahami, akhlak ini perkara yang perlu kita didik, kita semat, kita pasak dalam jiwa kita melalui apa? Melalui jalan ibadah yang betul. Nak dapatkan akhlak yang mulia, kena lalui jalan ibadah yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45, Allah pesan kepada kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita dah puas, kita baru lepas melalui bulan Ramadan baru-baru ni kan. La'allakum tattaqun, kata Allah. Dengan puasa itu mudah-mudahan kita nanti menjadi hamba yang bertakwa. Maka kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Allah kata solat itu boleh menjadi benteng pencegah kepada perbuatan keji dan juga mungkar. Perbuatan keji itu termasuk daripada sifat-sifat akhlak-akhlak yang terkeji, dan melakukan kemungkaran juga adalah termasuk dalam kalangan akhlak-akhlak yang terkeji. Maka kita lihat pada ayat ini, siapa yang beribadah, iaitu ibadahnya solat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti solat itu menjadi benteng baginya, mencegah ia daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Siapa yang ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, pasti ibadahnya itu menjadikan dia orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu salah satu sifat yang terpuji. Yang keenam, kepentingan akhlak Islamiyah. Dalam Islam itu kita lihat contoh macam mana baginda Nabi SAW sendiri selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini li ahsanil ahlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, Nabi doa pada Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik, kerana sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkannya kepadanya selain Engkau, ya Allah. Dan Nabi mohon juga pada Allah, dan jauhkanlah aku dari keburukan, kerana sesungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Maka keenam keadaan ini menunjukkan, sidang penonton, pendengar yang Allah muliakan, betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak yang mulia menyebabkan kita nanti di yaumil mahsyar diberatkan timbang amal kebaikan.
Akhlak yang mulia itu menjadi ukuran bahawa seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia itu juga menjadi penentu seseorang itu beroleh kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Sidang penonton, pendengar yang Allah muliakan, kita renungi apa yang kita bicara pada hari ini. Adakah kita mendalami ilmu perihal akhlak ini? Adakah kita memahami akhlak yang baginda Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita, dan juga akhlak terkeji yang kita nak buang jauh daripada diri kita, atau kita nak kawal macam mana, nak singkirkan macam mana akhlak terkeji ini dalam pada diri kita? Maka tak lain tak bukan adalah melalui jalan menuntut ilmu. Maka seseorang Muslim itu, jika ingin padanya akhlak yang mulia, maka perlu kepada usaha, perlu kepada mujahadah, pengorbanan untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Sudah pasti dalam kita nak membentuk diri kita ini memiliki akhlak yang terpuji, yang mulia, pasti ada cobaan dan dugaan. Dan akhlak yang mulia ini dia tidak akan bertempel padanya bersama akhlak terkeji dan juga akhlak yang mulia. Maka nak hadirkan akhlak mulia dalam diri kita ini, kena singkirkan akhlak terkeji yang kita sebut sebagai akhlak mazmumah. Maka ulama telah garis pandukan kepada kita, sidang penonton yang Allah muliakan, terdapat 10 sifat terkeji yang kita kena ketahui supaya kita kawal diri kita, supaya sifat ini tidak melekat ke dalam diri kita. Kerana apabila 10 yang terkeji ini melekat pada jiwa kita, 10 yang terpuji tidak akan bersama dengan kita. Maka sidang penonton yang Allah muliakan, nak tahu apakah 10 sifat terkeji yang ingin kita hindarkan dalam kehidupan kita, maka kita berhenti dulu di setakat ini. InsyaAllah catat temu janji kita pada hari yang sama, pada waktu yang sama, untuk nanti kita kongsikan 10 sifat terkeji supaya kita kenal keadaan kita, supaya kita buang sifat ini jauh dalam kehidupan kita, lantas kita jemput 10 yang terpuji. Jadi ingat temu janji kita pada hari dan waktu yang sama. Dulu keliru, oh begitu, moga-moga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat, kejayaan dalam keberkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.